أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 5. Muka surat 5, baris ke-12 daripada atas. Baris ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lawannya, lawan kaunuhu muridan. Lawannya, lawan kaunuhu muridan, kaunuhu karihan. Artinya, arti kaunuhu karihan, keadaannya, keadaan Allah subhanahu wa ta'ala karihan, yang benci. Iaitu keadaan Allah ta'ala yang benci, mustahil. Sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaunuhu karihan. Sifat iradah, lawan dia sifat karahah. Kaunuhu muridan, lawan dia kaunuhu karihan. Iradah, lawan dianya karahah. Kaunuhu muridan, lawan dia kaunuhu karihan. Kita kaunuhu ni dengan bahasa Arab kita tau. Kaunuhu qadiran, kaunuhu karihan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan dengan bahasa Arab. Tapi lawan dia kaunuhu ajizan. Kan gitu kita apa? Ke memang Melayu jugalah. Dah kita lawan kepada wujud kidam bakok bahasa Melayu dah. Kan sifat yang wajib bahasa Arab, wujud kidam bakok sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat yang mustahil dengan bahasa Melayu. Jadi kaunuhu pun bahasa Melayu jugalah. Kaunuhu qadiran, lawan dia keadaan Allah yang lemah, gitu. Kaunuhu muridan, lawan dia keadaan Allah yang benci, gitu. Kaunuhu aliman, lawan dia keadaan Allah yang jahil, gitu. Dah bukan hak sifat mustahil lah mode kaunuhu ni. Kita hafal ke tak? Hafal ke tak? Kaunuhu qadiran, lawan dia keadaan yang lemah, gitu. Kaunuhu muridan, lawan dia keadaan yang benci. Kaunuhu aliman, lawan dia keadaan yang jahil. Kaunuhu hayyan, lawan dia keadaan Allah yang mati. Gimana? Gitu. Kaunuhu sami'an, lawan dia keadaan Allah yang pekau. Kaunuhu basiran, lawan dia keadaan Allah yang buta. Ke mana? Pengong kita. Dah lah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan tu clear lah. Selesai lah tu lawan dia.
Kok Melayu jugalah barangkali. Kaunuhu qadira lawan dia kaunuhu ajizan. Qudrah lawan dia ajzun. Kaunuhu muridan lawan dia kaunuhu karihan. Iradah lawan dia karahah. Kaunuhu aliman lawan dia kaunuhu jahilan. Ilmu lawan dia jahlun. Gitulah. Kaunuhu hayyan lawan dia kaunuhu mayyitan. Hayah lawan dia maut. Dia biasa kita ni kalau bahasa Arab lah. Kalau saya jumpa-jumpa dah. Sifat mustahil lawan dia sifat iradah. Qudrah lawan dia lemah. Ilmu lawan dia jahil. Hidup lawan dia mati. Pada ni. Sifat sama mendengar lawan dia pekak. Sifat iradah lawan dia ni kurang boleh dijawab. Iradah. Qudrah lawan dia lemah. Ilmu lawan dia jahil. Hayah lawan dia mati. Iradah lawan dia iradah lawan dia tidak iradah. Tidak iradah. Oh, senang jawab. Apa kudrah lawan dia tidak kudrah? Ilmu lawan dia tidak ilmu. Hayah lawan dia tidak hayah. Oh, tak gitu. Iradah lawan dia tidak iradah. Tak. Bukan dia tak erti nak sebut. Lawan dia sifat iradah. Hak lain boleh sebut belaka. Hak lain boleh sebut belaka. Ada lawan tiada. Sedia lawan baharu. Kekal lawan binasa. Bersalahan lawan dia serupa. Mudah je tu. Tapi iradah lawan dia tidak iradah. Jadi tak bukan. Hak rasa macam pandan dah tu. Hak kalik kitab dah tu. Hak kalik kitab boleh tanya molek. Jadi dia tertinggal situ. Tinggal tu tinggal di nak sebutan pegangan clear. Di sebutan tu tinggal. Iradah lawan dia karahah. Karahah makna dia benci. Apa makna benci? Barulah pergi kepada adamu iradati, ketiadaan menghendaki. Kalau dia kata iradah tidak iradah pun boleh gilah juga. Iradah lawan dia tidak iradah. Boleh gi. Tak apa tu. Tapi kalau orang desak dia akan jadi tak confident. Tak confident. Oh, iradah tidak iradah. Qudrah kenapa tidak lawan dia tidak qudrah? Apa lawan dia lemah? Jadi dia jadi tu balik. Sebab iradah lawan dia karahah. Karahah tu benci asal makna. Apa makna benci? Dengan makna adamu iradati, ketiadaan kehendak Allah Ta'ala. Itu makna benci. Jadi adamu iradati, ketiadaan kehendak Allah tu makna kepada lawan iradah. Lawan iradah karahah, benci. Apa makna karahah? Apa makna benci? Iaitu adamu iradati, ketiadaan kehendak Allah. Jadi kita ni mudah jawab iradah lawan dia tidak kehendak. Bukan salah. Tapi itu makna kepada lawan iradah yang sebenar. Itu bukan lawan iradah. Lawan iradah karahah, benci. Apa makna karahah, benci? Ketiadaan kehendak. Jadi kalau jawab iradah lawan dia tidak iradah, betul lah. Betul kepada makna bagi lawan iradah. Yang kita tanya sekarang, apa dia lawan iradah? Karahah. Terjemahan dia, benci. Apa makna benci? Ketiadaan kehendak Allah. Boleh lagi situ. Tapi tak orang kita ni. Iradah, tidak iradah. Dia pergi pada makna berlawan iradah. Kita tanya lawan iradah. Bukan makna, tanya makna.
Cuba balik mikir. Tak kita ni. Kita aqaidul iman yang 50. Termasuk tafsilnya, perincinya 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau tanya lawan pada iradah jadi pengong pada ceritaan. Pengong pada ceritaan. Kita belajar betul-betul bab pegangan clear. Ada ni. Mana ini bukan ilmu yang boleh bercerita. Sebab tu kalaulah ada ujian tiba-tiba tak lulus ilmu tauhid. Kita tak ada nak kata pelajar kita ni ada kata gitu. Tapi kalau bimbang tu sepatutnya lah. Bimbangnya lah. Pelajar kita ajar bab tauhid ni apabila buat ujian tak lulus ramah ni. Takut mereka tak faham. Bimbang tu kena ada lah. Tapi kita nak letak lalu dah. Ramah hak tak lulu. Maknanya ramah hak tak ada pegangan. Tak nak kata lagi hak tu. Jangan nak kata ke tu. Ada ni. Sebab ni tak nanti boleh cerita, tak nanti boleh jawab dak ni. Kita faham, kita pegang. Cerita tak pandai langsung. Orang tanya tak erti nak jawab. Orang cerita je, gitulah kita pegang. Cukup lah. Kita nak gini je. Orang mengajar, kita dengar orang mengajar asas-asas fardu ain lah. Hak fardu kifayah tu tak apalah kalau dak erti pun. Asas-asas fardu orang mengajar je, gitulah. Tapi langsung tak pandai nak cerita. Lepas dah tu. Mana orang cerita tu, itu pegangan kita. Kalau timbul persoalan, kita tak erti nak jawab, soalan asas-asas lah. Bila dihuraikan, apabila diberi jawapan, tak lagi dah kita faham. Kalau kita duk pegang, cukup. Tapi dah kita belajar lama dah, biarlah. Siapa ke iradah lawan apa pun tak tahu. Lepas tu, kaunuhu muridan, lawan dia apa? Kaunuhu karihan. Diterjemuh dengan keadaan ni keadaan Allah yang benci. Iaitu keadaan Allah yang benci itu mustahil. Sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia keadaan Allah yang benci? Apa makna benci itu pula? Benci itu maknanya ketiadaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Allah tidak kehendak sampai masa berlaku. Mustahil sama sekali. Itu benci. Keadaan Allah yang benci, bawa lagi pula kepada mustahil. Sifat karahah ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalanan sifat 13. Mustahil ada satu sifat yang melekatkan sifat karahah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalanan sifat 20. Yang lupalah. Sebab saya bawa dua-dua ni. Hak kaunuhu saya bawa dua-dua. Kalau kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak. Kita mula dengan sifat 20 lah, sebab kita ni sifat 20 ni. Kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak, makna satu sifat yang melekatkan sifat iradah di zat Allah. Jalanan sifat 20. Kaunuhu muridan, ada sifat kudrah, ada sifat iradah di zat Allah. Jalanan sifat 13. Kalau pergi pada kaunuhu karihan pula, jalanan sifat 20, ada satu sifat yang melekatkan sifat karahah di zat Allah. Kalau sifat karahah tu mustahil dah, satu sifat yang melekatkan sifat karahah di zat Allah, lagi-lagilah mustahil. Itu jalanan sifat 20. Jalan sifat 13, kaunuhu karihan. Ada sifat karah di zat Allah, mustahil dah. Ada ni. Keadaan Allah ada sifat karahah, lagilah mustahil. Gitu je lah. Kalau karahah mustahil dah, kalau karahah tu mustahil dah, kaunuhu karihan, mustahil di zat Allah ada sifat karahah.
Keadaan Allah yang benci dengan bahawa ada karahah di zat Allah, lagilah mustahil. Dia benci ni yang berlaku semuanya datang dari perbuatan Allah, tapi Allah tidak kehendak. Itu makna benci. Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah lah. Tapi itu bicara karahah lawan iradah lah. Tapi kalau karahah mustahil, kaunhu karihan lagi mustahil. Hak karahah dahulu kan, qudrah, Allah menjadikan segala-gala. Asasnya wahdaniyah pada af'an. Allah menjadikan segala-gala. Hak baik Allah menjadikan, hak jahat Allah menjadikan. Tapi hak jahat ni Allah menjadikan, tapi Allah tidak kehendak. Ni mustahil gitu. Itu Mu'tazilah. Jangan lupalah. Saya dah ulang sokmo untuk perkara jahat. Mu'tazilahnya, perkara jahat yang berlaku perbuatan Allah. Perkara jahat yang berlaku perbuatan Allah, tapi Allah tak kehendak. Lepas tu Allah Ta'ala tahu sahaja sifat ilmu. Sifat yang ke-9. Allah Ta'ala tahu hamba akan memilih kekufuran dan kemaksiatan, tapi Allah tidak kehendak. Berlaku kekufuran, berlaku kemaksiatan, barulah balik semula kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Ada ni. Berlaku perkara jahat, perbuatan Allah. Tapi Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui jua. Sekarang ni kalau perkara jahat, kehendak Allah pun dinafikan, perbuatan Allah pun dinafikan juga. Dua ni. Dua aqaidul iman, sifat yang wajib tidak dipegangi. Sebaliknya, dua sifat mustahil daripada aqaid iman 50 yang mereka pegangi. Dipegangi macam mana? Mereka berpegang Allah lemah. Sebab mereka berpegang pekerjaan berlaku bukan Allah buat. Allah lemah. Dan pekerjaan berlaku tu bukan Allah buat, Allah lemah. Bukan Allah kehendak. Itu karahah. Jadi makna perkara jahat, mereka tidak pegang sifat kudrah iradah. Mereka pegang sifat ajzun, lawan pada sifat kudrah. Mereka pegang sifat karahah, lawan pada sifat iradah. Sebab itulah nak faham sini tak boleh nak ikut jalan lain lah. Jalan kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20. Hok belajar kaedah sifat 20 pun terkadang tak jumpa punca juga. Sama telah yang tolak kaedah sifat 20, hok tu memang balik awal lah. Kalau bicara bab qada qadar, memang balik awal. Tinggi mana pun gelaran mereka, doktor ke apa ke, kalau golongan yang tolak sifat 20, cuba cari rakaman mereka. Mereka hurah macam mana hak qada qadar. Cuba tengok. Hak abad-abad orang muda-muda sanjung sekarang ni. Ramai yang defend mereka. Hak tolak sifat 20 ni. Pada ni. Cuba cari rakaman mereka. Macam mana hurai mereka dalam bab qada qadar. Macam mana hurai mereka dalam bab ikhtiar usaha. Macam mana hurai mereka dalam bab perkara jahat. Hak ni memang sudut ceritalah. Mereka akan berpegang akidah yang bid'ah. Akidah Mu'tazilah, akidah bid'ah. Tapi kerja merekanya membid'ahkan amalan orang-orang Islam di tempat kita. Islam di tempat kita kan, mati ada talqin, bid'ah. Mati ada tahlil, bid'ah. Jadi macam tu lah. Bid'ah belaka. Dia membid'ahkan hak amalan umat Islam. Tapi mereka berakidah dengan akidah yang bid'ah. Dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Bid'ah pegangan dia panggil. Ini bid'ah yang sesat. Hak talqin tu, itu bukan bid'ah pegangan. Nak buat tambah sudah lah. Siapa baca talqin, sesat masuk neraka. Hak kata bid'ah pun tak wani juga. Walaupun maksud di situ. Dia nak maksud di situ.
Lepas tu bila aku tanya, dah kalau talqin bid'ah, apa hukum baca talqin? Bid'ah Nabi tak buat. Apa hukum baca talqin? Bid'ah Nabi tu bukan hukum. Hukum ni wajib, sunat, haruh, haram, makruh. Kan ada? Wajib, sunat, haruh, haram, makruh, bid'ah. Ada 6. Maka ada belajar gitu. Tak tahu lah ada 6, kita ada 5 je. Ha? Hukum taklifiyah tu ada 5 kan? Wajib, sunat, haruh, haram, makruh. Bid'ah. Yelah bid'ah. Apa hukum? Tulis Al-Quran, tulis kitab, bid'ah juga. Nabi tak tulis Quran, tak tulis kitab. Oh tu bid'ah yang wajib. Itu bid'ah juga. Bid'ah yang wajib. Tapi tahu belakang tu. Jadi tanya bila baca talqin tu bid'ah, apa hukum baca talqin? Bid'ah, apa hukum? Jawablah terang-terang. Haram, dosa besar, sesat, masuk neraka. Jawab gitu. Tak berani nak jawab. Tapi maksud dia gitulah. Golongan maksud dia gitulah. Maknanya kita umat Islam di Malaysia ni sesat. Mereka lah yang nak bawa kebenaran. Hak ada di Malaysia ni, Islam 500 tahun ni, sesat belaka. Tak ikut jalan Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis. Mereka yang nak memperbetulkan umat Islam hak 500 tahun ni, hak dalam sesat. Itu sebenarnya mereka. Ada ni. Itu anggapan mereka. Kalau mereka ada kuasa, mereka sudah tidak menyeru lagi dah. Mereka akan ambil tindakan. Belum ada kuasa ni, mereka berlindung-berlindung, baik gitu je lah. Ada kuasa boleh tahulah. Sebab anggapan mereka, kita ni semua bid'ah, sesat, syirik, khurafat. Ada ni. Termasuk tu nenek dia lah. Sama lah, mak ayah dia pun sama juga mati dak tu. Sesat belaka. Mereka lah yang nak bawa agama di tempat kita ni. Sebab tu di Asia Barat tu mereka mudah-mudah bunuh umat Islam. Sebab umat Islam yang bid'ah, syirik, khurafat, bunuh, halal darah. Tak apa. Ni, akhirnya. Tapi belum ada kuasa ni, mereka masih lagi buat belang-belang gitu je. Bid'ah, apa hukum? Itu bak kecil je tu, talqin, tahlil tu. Yelah, ada masa Nabi. Lepas kematian, lepas isyak, berhimpun di rumah si mati, kemudian bertahlil. Ada tak Nabi buat? Nabi tak buat. Ada ni. Tapi tahlil tu, hak Nabi SAW. Berhimpun ramai-ramai tu Nabi tak buat. Kalau gitu kita berhimpun ramai-ramai, kita bersembang. Tak apa tau. Mana? Berhimpun ramai-ramai orang mati ni. Selesai dah siang hari lepas isyak kita berhimpun. Berhimpun boleh. Tahlil jangan. Itu terpulang lah. Nak buat dengan ilmu. Jangan buat dengan adah turut orang. Tahlil lah. Tiada nanti kata dia orang. Gitu jangan. Buat dengan ilmu. Jangan buat dengan turut orang. Itu pentingnya. Tapi nak cerita itu kecil je. Tapi golongan ni beraktikad dengan aktikad yang bid'ah, aktikad yang sesat. Hak ni hak kullu bid'atin dalalah ni. Wa kullu dalatin finnar ni. Hak ni hak maksud neraka. Bid'ah pegangan. Perkara jahat bukan qada-qada. Itu bukan pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu bukan. Mereka yang reka-reka pegangan baru, perkara jahat bukan qada-qada. Ini yang panggil mubtadi'. Ini yang panggil orang yang mubtadi'. Orang yang merengkoh-rengkoh. Rengkoh ke reka dia panggil. Mereka-reka. Rengkoh macam mana? Tak ada mereka yang, tapi saya dengar rengkoh dia panggil. Mereka yang mereka-reka akidah yang tak ada masa Nabi. Akidah Nabi bawanya, Quran hadis, perkara jahat, ijma' ulama al-sunnah jamaah, qada-qada. Mereka reka pula, dah, hak jahat bukan qada-qada. Ni. Hak golongan ni. Hak tolak sifat 20 yang membida'ahkan umat Islam, mereka jelas beraktikad dengan aktikad yang bida'ah, aktikad yang direka-reka, aktikad yang bida'ah yang sesat, hak neraka. Mereka mensyirikkan umat Islam. Mereka sentiasa mensyirikkan umat Islam. Tapi mereka lah yang beraktikad dengan aktikad yang syirik. Menduakan Allah pada perbuatan. Kalau tengok dalam rakaman mereka,
Mereka berpegang akidah qadariyah. Kuasa pada hamba yang menjadikan. Kudrah pada hamba yang memberi bekah. Itu jelas. Kan muttasi pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini akidah mereka. Mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Sama ada bid'ah ataupun kafir. Tapi mereka mensyirikkan umat Islam. Ini pun sama. Golongan ni boleh tengok. Macam mana huraian mereka berkaitan dengan wahdaniyah pada af'al. Mereka tolak. Mereka berpegang dengan sifat yang mustahil bagi Allah berbilang pada perbuatan. Itu nak kena faham molek tu. Nak kena faham molek. Anak cucu kita lah. Nak kena faham molek pada mereka. Kalau tidak kau tak lepas. Nak bawa betul-betul akidah lisan jemaah satu hal dah. Nak bawa pula akidah yang bid'ah, yang direka-reka. Yang direka-reka. Akidah yang jelas bercanggah dengan ayat Al-Quran. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itu yang kita nak baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu. Rabbil Alamin. Allah Tuhan. Hak dia belaka. Ini saya biasa sebut. Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah asasnya adalah wahdaniyah pada af'an. Tapi golongan ni tolak sifat 20. Konon-konon nak bawa tauhid uluhiyah rububiyah. Asma' wa sifah. Tapi mereka tidak berpegang dengan tauhid rububiyah. Sebab mereka mensyirikkan Allah pada af'an. Asas bertauhid rububiyah adalah wahdaniyah pada af'al. Rabbil Alamin tu. Mereka tidak berpegang. Golongan ni. Konon-konon bawa tauhid rububiyah ni. Mereka tidak berpegang. Sebab tu kalau betul-betul nak kembali pada tauhid yang sebenar, kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20. Tapi kena perici molek lah. Kena perici molek. Jadi hak karahah ni Allah menjadikan kudrah, tapi Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui. Ilmu kembali balik. Dia gini, kalau tolak ilmu, itu tak ada Mu'tazilah dah tu, atau kafir ijma' ulama. Allah pun tak tahu hamba pilih kupu buat perkara maksiat. Allah pun tak tahu. Itu tak ada tu. Itu memang kafir ijma' tu. Ada ni. Lepas hamba pilih kekufuran, lepas hamba pilih buat maksiat, Allah di masa tu buat Allah Ta'ala tahu. Hamba ni pilih jadi kafir. Hamba ni pilih nak buat maksiat. Saat tu buat Allah Ta'ala tahu. Sebenarnya Allah tak tahu juga. Itu kafir tu. Tolak ilmu habislah. Mu'tazilah tak tolak ilmu, dia tolak iradah. Sebaliknya Allah bersifat dengan karahah, benci. Mana apa? Allah yang menjadikan perkara jahat, tapi Allah tidak menghendaki. Mustahil. Allah buat barang Allah tak kehendak. Yang pelik itu pegangan. Allah buat barang yang Allah tak kehendak. Hamba pilih sendiri kekuatan dan kemaksiatan, barulah Allah buat. Jadi Allah jadi jom pula kawan ni. Jadi pelik. Badan ni. Sebab Mu'tazilah ni dia banyak pada akal. Golongan ni konon-konon, golongan saya sebut tadi, kembali pada Al-Quran. Kembali pada Al-Quran jelas. Bila mereka terpresong dalam bab qada dan qadar, berarti mereka tidak berpegang akidah Al-Quranul Karim. Bila mereka mensyirikkan Allah pada af'al, berarti mereka tidak berpegang akidah Al-Quranul Karim. Mereka sebut je slogan kembali pada Al-Quran dan hadis. Slogan saja. Bunyi sedap. Tapi mereka sendiri pun tidak kembali pada akidah Al-Quran. Sebab mereka bukan satu Al-Quran di dada. Ulama-ulama muktabar dahulu satu Al-Quran di dada. Bukan hafazan sahaja. Ulama-ulama lampau dahulu bukan satu Al-Quran di dada sahaja. Dengan huraian Al-Quran di dada mereka. Kita sekarang ni hanya bacaan Quran jadi dada. Quran maksud apa pun tak tahu. Tak kerti bahasa Arab. Maksud pun tak tahu dah. Tafsiran, huraian. Dia satunya ayat Al-Quran ni terjemahan.
Terjemahan ni maksudnya balik bahasa. Kemudian baru lagi pada tafsiran. Tafsiran ni dipanggil huraian. Ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu dipanggil terjemahan. Huraian dia, tafsiran dia. Jadi dua tu. Yang mana Quran tidak ada hafaz. Tapi makna Quran, maksud terjemahan, tak pandai, tak reti bahasa Arab. Ramai begitunya. Hak naik setangga lagi lah. Dia hafal Quran, dia belajar bahasa Arab. Dia fahamlah makna-makna ayat Quran mengikut terjemahan kepada bahasa Melayu. Itu baru terjemahan. Dia punya tafsiran dia pula, huraian dia. Nah, kalau baca terjemahan, ambil Al-Quran, kemudian ambil terjemahan, berti terjemahan, dia pun tafsir di hurai. Huraian dia tu ambil mana? Tadi terjemahan, balik bahasa. Bahasa Arab ada bahasa Melayu, ambil terjemahan. Dia pun menghuraikan. Dia menghuraikan. Jadi huraian tu ambil mana huraian? Sebab nak tafsir Al-Quran, kena ambil ayat Quran yang lain. Nak tafsir Al-Quran, kena ambil daripada hadis Nabi SAW. Nak tafsir Al-Quran, kena ambil dari tafsiran ulama-ulama tafsir. Dia mentafsirkan, menghuraikan. Lepas dia terjemah, dia menghuraikan. Dia ambil mana tafsiran tu? Ambil dalam kitab tafsir. Dia kena belajar pula ilmu tafsir. Dia kena belajar pula ilmu tafsir. Bukan hanya membaca buku tafsir, dia kena berguru pula. Guru yang ajar tafsiran tu pula. Kalau tidak, ditafsir dengan pandangan dia sendiri. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu nar. Ni Nabi kata, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yi dia, pandangan dia sendiri, akal dia sendiri, dia telah mempersiapkan tempat dalam neraka. Ada ni. Dia mentafsirkan akal dia, hukumnya haram. Berdosa mempersiapkan tempat dalam neraka. Tu orang tak mati lagi, tempat standby molek dalam neraka. Pada dia panggil apa? Tempoh. Pada tempoh. Tempoh lah, macam orang nak sewa-sewa tu lah. Tempoh panggil tak? Sewa homestay. Terengganu kan masyhur homestay kan. Tak ada rumah sewa dah. Payah nak rumah sewa. Rumah sewa homestay. Dia tempoh. Lambat lagi tarikh. Duk kelupa laginya. Mari lambat lagi tapi tempoh. Orang nak ambil dah tempat tu. Tarikh tu. Janji molek dah. Bayar di deposit dia ni. Tempoh panggil. Ini sama lah ni. Tuan hidup lagi. Tak. Sudah menempoh tempat dan neraka. Faham tak ni? Dia mentafsirkan Quran dengan akal dia. Hukumnya haram. Jadi Quran di dada, terjemahan mungkin pandai. Tafsiran tak pandai. Lepas tu nak kembali ke Quran macam mana? Itu orang hafal Quran. Hok cakap sedap tu. Kembali pada Quran. Dia pun dah hafal Qurannya. Surah-surah terpilih apa kedok dah tahu. Yasin ingat kedok. Kafi ingat kedok dah tahu. Dan ulama-ulama muktabar dahulu, mereka Al-Quran satu di dada. Lepas tu kembali pada Al-Quran. Kita kembali pada ulama-ulama muktabar yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Hak mereka siap dah, ambil hak mereka. Kalau tak, kita direct pada Quran dan hadis. Ulama tidak maksum. Orang sekarang hebat. Ulama tidak maksum. Hak maksumnya mereka barangkali. Hak golongan ni bukan kata tidak maksum, memang ulama tidak maksum. Hak mereka ni bukan tidak maksum. Tengok tuan budak percaya dah. Tengok tuan budak percaya dah. Memang ulama tidak maksum, maksum rasul je. Tapi hak ada sekarang ni bukan kata maksum tak maksum. Kalau orang nak percaya, percaya je lah. Itu bab syurga neraka, tu bab akhirat tu. Dan dia kena balik pada sifat 20. Tidak jadi macam tadi lah. Berpegang akidah yang bid'ah, berpegang akidah yang mensyirikkan Allah pada af'al. Itu mensyirikkan pada af'al. Terkadang mensyirikkan Allah pada zat. Seolah-olahnya zat Allah ni berjuzuk, seolah-olahnya.
berbahagian, beranggota. Allah ada muka, Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada jari, Allah ada kaki, ada betih. Ayat Quran hadis sebut belaka tu. Tapi huraian mereka tu seolah-olahnya zat Allah ni ada bahagian, ada juzu. Itu dia panggil apa tu? Kam muttasil pada zat. Berbilang tidak wahdaniyah. Itu kena cumak tu. Tapi jelasnya hak mensyirik ke Allah pada af'al tu jelas. Itu memang jelas. Cari rakaman. Hak ni terang-terang ni. Hak ni terang-terang. Hak ni saya biasa sebut. Dia siapa sebut pun. Hak dia bawa ni kalau mengaji sifat 20, mereka namakan kam muttasil pada af'al. Kalau mengaji sifat 20. Tapi dia kata hak tu hak pegangan mereka. Hak tu hak lisan wal jemaah. Sesaknya. Tapi pandai pula dia sebut. Kalau belajar sifat 20, nama dia ni kam muttasil pada af'al ni. Allah letak upaya pada hamba. Upaya hamba lah yang menjadikan perbuatan hamba sendiri, bukan lagi Allah buat. Allah letak kekuatan tajam di pisau, kekuatan di pisau memutuskan, bukan Allah lagi memutuskan. Ini kam muttasil pada af'al ni. Kita ahli sunnah wal jemaah mengesahkan Allah pada af'al. Allah jadikan upaya kudrah pada hamba, gerak dia hamba tetap af'al Allah, perbuatan Allah. Allah jadikan kekuatan pada pisau, ketajaman saah putus, tetap Allah yang jadikan putus. Dan apa guna Allah letak upaya pada hamba? Gerak dia hamba Allah yang buat juga. Apa guna Allah letak tajam di pisau? Saah putus Allah buat juga. Yang soal lah kerja Allah Ta'ala. Allah nak jadi comelnya hamba ni, Allah jadikan jasad, jadikan roh, jadikan tenaga. Nak comelnya kerjaan manusia. Mana pada ni? Allah jadikan jasad, Allah jadikan roh. Hidup setiap saat ni bukan roh yang buat, Allah yang buat. Tapi kenapa Allah jadikan roh pada jasad hamba? Itulah keindahan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia keindahan kejadian Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak jadikan roh pada manusia, jadi manusia ni macam batu gitu je lah. Macam batu, macam tanah pasir gitu je lah. Allah tetap boleh gerakkan. Pasir Allah gerakkan sentiasa. Walaupun zahirnya digerakkan oleh air. Pasir pantai tu kan, soalan haidak. Allah gerakkan sentiasa pasir tu. Tapi pasir tak ada roh. Jadi manusia tak ada roh, Allah gerakkan saja. Tak comel lah kejadian manusia. Jadi Allah dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala jadikan manusia fi ahsani takwim kan. Seelok-elok kejadian ni manusia kan. Jadi Allah jadikan manusia, Allah jadikan roh. Tapi hidup manusia Allah buat, bukan roh yang buat. Allah jadikan roh, Allah jadikan tenaga pula. Itu dia keindahan, kesempurnaan Allah jadikan manusia. Sebaik-baik kejadian Allah letakkan tenaga, Allah letakkan sifat sama di telinga, Allah letakkan sifat basar di mata, Allah letak sifat kalam di lidah. Allah letak sifat bau di hidung, Allah letak sifat diri sentuh pada anggota tubuh. Tapi tidak, saat bergerak Allah buat, saat mendengar Allah buat, saat melihat Allah buat, saat berkata-kata Allah buat, saat bau wangi ke busuk Allah buat. Dan apa guna Allah jadikan bagai-bagai kelebihan dari manusia? Itu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebijaksanaan Allah Ta'ala. Soalan. Golongan ni tak ambuh. Bila Allah letak dah upaya pada hamba, upaya yang buat. Maka kalau kata hidup roh yang buat. Gerak, kudrah yang buat. Mendengar, telinga yang buat. Melihat, mata yang buat. Bukan Allah dah. Sebab Allah jadi dah kelebihan pada manusia ni. Itu dipanggil kam muttasil pada af'al. Ni mensyirikkan Allah pada af'al ni berat. Sama juga Allah jadikan pisau besi, Allah jadikan tajam di pisau. Nak membezakan dengan hak tak tajam, Allah jadikan hak ni tajam, hak ni tumpu, contohnya. Pada ni kalau kita pisau sebelah dia mana tu? Hak tumpu dengan tajam tu. Sebelah mana? Sebelah atas, sebelah bawah, sebelah apa panggil?
Macam kapok lah. Kapok kan. Sebelah tu. Faham lah kapok tu. Hak sebelah tu hak tajamnya. Hak belah tumpul tu panggil belah atas. Hak tajam tu panggil sebelah bawah. Kita panggil macam mana? Dipanggil macam mana? Dah. Hak tumpul dipanggil belah mana? Belah atas. Ji. Alah Haji. Alah. Sekolah tinggi-tinggi Haji. Dah ni. Dia panggil apa? Belah atas tumpul, belah bawah tajam. Gitu. Pisau kita belah atas tumpul, belah bawah tajam. Ada juga pisau dah. Dua-dua belah tajam kau. Kan ada lah. Tahu. Pisau pun gitu. Tak ada lah. Mana sebelah tumpul, sebelah tajam. Itu hikmah kejadian Allah Ta'ala. Allah jadikan sebelah tu tumpu. Allah jadikan sebelah tu tajam. Ada ni. Itu hikmah Allah Ta'ala. Tapi pisau tu memutuskan. Ada. Af'alullah. Bukan af'al perbuatan tajam makhluk Allah di mata pisau. Dah. Dah apa guna Allah menjadikan tajam sebelah tumpu sebelah? Itu dia panggil hikmah, kebijaksanaan, kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi golongan ni tak. Bila Allah jadikan tajam, kalau tajam tidak memutuskan, sia-sia kejadian Allah Ta'ala. Allah tidak menjadikan benda yang sia-sia. Jadi putus Allah, bukan Allah yang buat dah. Tajam yang buat. Ini kan mutasib pada afa'ah mereka tolak sifat 20 ni. Sebab mereka nak bawa akidah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nak merosakkan umat Islam. Yang merosakkan umat Islam ni agenda Yahudi dan Nasara. Yang merosakkan umat Islam sebab mereka mengkaji agama. Macam mana cara nak merosakkan agama dari sebelah dalam? Kafir ni daripada belah luar, payah nak makan sebab dia orang kafir. Jadi Yahudi Nasara ni akan masuk sebelah dalam, nak merosakkan sebelah dalam. Ini jalan dia je. Kok mana? Balik kepada sifat 20. Mereka tolak sifat 20 sebab mereka nak bawa akidah yang bid'ah, akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrah, iradah, ilmu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-16-nya kaunuhu aliman, artinya erti kaunuhu aliman, keadaannya Allah Ta'ala tu padanya lah yang mengetahui. Lawannya di bawah kaunuhu jahilan. Jahlun sifat mustahil, kaunuhu jahilan sifat mustahil. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 21. Surat 21 bahagian ke-18 daripada atas. Surat 21 bahagian ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu fasal. Sunat sujud sahwi itu atas 5 sebab. Atas 5 sebab, yakni kerana 5 sebab. Selesai bicara rukun sembahyang 13, bicara rukun serta tiap-tiap syarat bagi tiap-tiap rukun. Selesai bicara bab wirid dan doa selepas daripada sembahyang.
Nak cerita pula sujud sahwi. Tapi molek dalam kitab Hidayatul Sibyang ni. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Jangan lupalah hak niat ada 4 martabat, kosok sahaja, kosok dan ta'yin, kosok ta'aruk ta'yin, kosok ta'aruk ta'yin nafsah. Mana niat ni ada satu saja kosok, ada 2, kosok ta'yin ada 3, kosok ta'aruk ta'yin ada 4, kosok ta'aruk ta'yin nafsah. Niat imam, niat makmum itu ta'yin nafsah. Ada ni. Hak dah niat tu. Jangan kok niat jadi belajarnya. Dok sungguh ni dia kata, ni orang tua belah Kedah ni. Kosok ta'aruk ta'yin ataupun ta'ayyun. Kosok ta'aruk ta'yin ataupun ta'ayyun. Dia kata ni baru dengar perkataan kosok ta'aruk ta'yin. Dah belajar di sekolah macam mana? Siapa ke belajar? Niat gitu je. Tahulah itu rukun yang pertama niat. Niat itulah apa yang wajib diniatkan. Kosok saja ke, kosok dengan ta'yin ke, kosok ta'aruk ta'yin ke, kosok ta'aruk ta'yin nafsah ke. Tak tahu langsung. Tak pernah dengar perkataan kosok ta'aruk ta'yin. Tapi ni cerita lama lah. Ni cerita dulu-dulu lah sikit. Dulu sikit ni kurang pengajaran tempat kita. Sekarang ni lain sikit lah. Tahu? Sekolah-sekolah ajar macam mana? Kosok ta'aruk ta'yin dia ajar ke tak di sekolah? Takkan ajar niat saja tau. Kosok sahaja aku semayang. Ta'aruk, datangkan niat fardu. Lentangkan niat fardu. Ta'yin, nyatakan nama zuhur. Nyatakan nama asar. Ta'yin. Tapi dulu ni, itu mungkin dia yang salah pengajian. Tapi 2 kali dia mengajar benda yang sama. Ini jurusan syariah ni. UKM kalau tak silap saya. Jurusan syariah. Ustaz sekolah menengah. Sekolah menengah kalau rendah. Jurusan syariah UKM. 2 kali dia mengajar. Kosok ta'aruk ta'yin. Kosok sahaja aku semayang. Ta'aruk datangkan nama zuhur. Ta'yin nyatakan bilangan 4 rakaat. Kata kau mana pula dia ni? Kosok saja aku semayang. Ta'aruk datangkan niat zuhur. Ta'yin nyatakan. Ta'yin kan nyatakan. Ta'yin. Ta'yin ni nyatakan bilangan rakaat. 2 kali dia ajar. Kata mu belajar macam mana di sekolah? Ustaz kalau mendengar jurusan syariah. Orang yang dikenali. Sekarang lagi dikenali. Tak boleh sebut nama sebut nama rutuh siling. Rutuh siling masjid sebut nama. Rutuh siling masjid kalau sebut nama. Ta'aruk datangkan niat fardu. Ta'yin nyatakan semayang apa. Kita kalau semayang fardu ta'aruk, kalau semayang sunat datangkan niat sunat. Ta'yin datangkan nama semayang tu, isyraq ke, duha ke, tarawih ke, witir tu ta'yin. Bilangan rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, tu sunat je tu. Saja aku semayang witir 2 rakaat, sebut rakaat sunat je. Saja aku semayang witir 1 rakaat kerana Allah. Sunat je niat 2 rakaat 1 rakaat tu. Saja aku semayang witir. Datangkan niat sunat witir, datangkan niat sunat, hukumnya sunat. Saja aku semayang sunat witir. Ta'arukkan, datangkan niat sunat, pada semayang sunat, hukumnya sunat. 3 kali sunat tu tak faham lagi? Tak tahulah kau tak faham lagi. Datangkan niat sunat, pada semayang sunat, hukumnya sunat. Mudah ngapa? Balik ngapa? Datangkan niat sunat, pada semayang sunat, hukumnya sunat. 3 kali sunat mana tu? Tak ingat lagi? Saja aku semayang sunat isyraq. Saja aku semayang sunat duha. Saja aku semayang sunat tarawih.
Niatkan sunat tu hukumnya sunat. Tapi jangan tinggallah benda sunat. Kena niatlah sunat tu. Tapi dah hukum sunat. Kita tak tinggalkan niat sunat kan. Kita akan sebut niat sunat. Ke saja aku semai Isra' gitu je. Saja aku semai duha gitu je. Sunat tak niat? Niat. Takkan tak niat. Tapi apa hukum ta'aruk datangkan niat sunat tu? Datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Datangkan niat fardu pada sembahyang fardu, hukumnya fardu. Kena niat fardu. Fardu zuhur, fardu asar tu ta'aruk. Fardu janazah. Tu. Tu ta'aruk. Sebab sembahyang janazah ni kan bukan sembahyang sunat. Sembahyang janazah ni kan sembahyang fardu kan. Yalah fardu kifayah, tapi fardu dak. Fardu. Kena niat saja aku sembahyang fardu janazah. Saja kau memang jenazah. Tak sah. Dia kena ta'aruk datangkan niat fardu. Sebab sembahyang jenazah ni main fardu. Ini cerita bab sembahyang lah. Kalau cerita bab puasa. Puasa fardu pun ta'aruknya hukum sunat. Kalau puasa. Saja aku puasa fardu Ramadan. Niat fardu tu sunat je. Niat fardu pada haji pun sunat. Tak wajib. Niat fardu pada puasa pun sunat. Tak wajib. Saja aku puasa Ramadan kerana Allah. Saja aku puasa nazar kerana Allah. Saja aku puasa kafarah kerana Allah. Walau puasa nazar tu wajib sebab dia bernazar. Tapi saja aku puasa fardu nazar. Niat fardu pada puasa fardu hukumnya sunat. Dia tak sama dengan niat fardu pada sembahyang fardu. Beza gitulah. Hak kita dah niat puasa Ramadan panjang. Tu sunat belaka. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi. Ada fardu tu. Fardi Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Allah sunat belaka dalam tu. Hak wajibnya nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa qasa Ramadan ta'yin. Sudah. Nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa qasa Ramadan ta'yin. Fardu Ramadan. Ta'arukkan fardu. Datangkan niat fardu. Pada puasa fardu Ramadan. Hukumnya sunat. Mana? Tu panggil belajar pekoh. Belajar pekoh. Kalau hak tu pun tak berapa nak jelira molek. Ada jelira. Jelira sebati ya tau. Sebati. Hak mudah-mudah je. Taklah tak pernah dengar perkataan qasa ta'aruk ta'ayyun. Berat sangat lagi tu. Jadi waktu bicara bab syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemah molek. Syarat bagi rukun takbir, syarat bagi rukun qiyam. Qiyam bagi orang yang kuasa. Dahulu tu bicara dah kan. Lemah tu macam mana? Duduk, mengiring, melentang. Nak letak dobik. Dobik ada dobik. Lemah tu. Nak dobik ada nak dobik. Lemah. Yelah. Apa dia punya apa? Sakatan lemah. Sakatan lemah tu. Setara mana dia panggil lemah? Setara mana dia panggil kuasa? Kalau kuasa, berdiri rukun. Mai fardu ni bukan semai sunat. Mai sunat berdiri sunat je, bukan rukun. Kalau lemah, berdiri tidak menjadi rukun. Lemah tu dobik dia macam mana? Dobik ni panggil apa? Sakat apa kan? Lemah tu panggil lemah tu. Ada ni. Boleh berdiri, boleh. Tapi lutut ni gok kerak bunyi. Dan ni. Jatuh ke tak? Tak jatuh. Tapi sembahyangnya begitulah jadi macam dia selagi tok lembek jatuh, wajib berdiri. Dak lemah dah dipanggil gitu. Kalau siapa ke lembek jatuh tu memang sah dah lemah. Walaupun dia boleh mempertahankan berdiri, tapi kesakitan, kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk semayang, dia panggil lemah dah. Macam orang semayang atas perahu. Boleh tak dia imbangkan badan? Imbanglah. Imbang. Menari lah.
Boleh sembahyang tak gitu? Tapi boleh tak kalau nak bertahap? Boleh lah, apa tak? Yang perempuan tak pernah ke laut ke? Perempuan? Perempuan tu dia cerita tau. Candak memang perempuan tak ada candak tau. Ada perempuan candak? Wah. Ikut tu laki dia tu tau. Perempuan candak? Tak mabuk? Tak mabuk? Mabuk juga. Hak candak, hak sewa buk tu ada. Sewa buk orang luar-luar mari tu. Mari orang luar jangan main. Handalah orang perempuan dia macam orang lelaki tau. Dia ikut tu lelaki dia tu. Dia boleh candak. Boleh tak kalau nak? Boleh ni, tapi boleh sembahyang tak gitu? Hati dia panggil lemah dah berdiri. Walaupun dia boleh usahakan kekalkan imbang badan. Kekal imbang badan. Dah. Lemah dah. Kena faham lemah tu macam mana. Lepas tu kita kata kat orang. Tadi mari berjalan. Siapa tak ismai duduk. Jangan duk kata gitu. Tadi dia berjalan. Tadi tu memaksa. Tadi ikut orang tu tak mari dah masjid ni. Tapi dia memaksa. Jadi dia pun berjalan. Kena pula parking dekat penuh dah. Dia parking jauh sikit. Dia berjalan lebih sikit kot. Dia mari dah nak sesak. Napah lah sakit. Lutut lah sakit. Kepala lah. Dia pun berdiri. Boleh tak nak tu semayang? Nak paksa boleh tapi sudah jadi lain macam dah. Dia panggil lemah dah. Dia pun duduk lah semayang. Takbir pun dah duduk. Bila kena kipas angin, kena ekong, hilang dah dia punya hak letih berjalan tadi, dia rasa macam okey dah. Dia wajib berdiri serta-merta sebab dia kembali kuasa. Gitulah. Tapi kita orang tengok ni, tadi mari berjalan, tiba-tiba duduk. Kita tak tahu dia punya rasa. Ada ni. Sebab ada orang komplain gitu, mari berjalan, sampai tak semayang duduk. Kita tak tahu dia punya situasi dia macam mana. Situasi dia. Faham tak ni? Kita tak merasai. Mana kena ngaji molek. Sebab kadang-kadang kita jaga orang uzur. Ni saya pernah cerita ni. Memang balik hospital, dia memang terlantar lagi lah. Hospital kan, dia orang ramah sangat. Kalau okey sikit, dia suruh balik dah. Ni kadang-kadang balik sehari dua hari pergi semula ni. Sebab tak sihat molek lagi. Kadang-kadang balik 2-3 jam kena atas hospital semula. Balik 2-3 jam je, bukan sehari pun. Tu kenapa dia boleh balik? Ramah. Bila ramah ni, hak nampak stabil, dia suruh balik lah. Ada ni? Dia suruh balik. Walaupun tak sepenuhnya sihat, dia suruh balik. Tu lah, 2-3 jam pergi balik hospital. Tak pelik lagi tu. Jadi dia balik ke rumah ni memang dia terlantar lagi lah. Makan pun dalam keadaan tidur. Semayang pun dalam tidur. Jadi semayang mengiring lah. Okey lah main mengiring. Pergi ziarah pula kemudian. Semayang mengiring lagi. Tengok tadi makan. Boleh suap dalam duduk dah. Mula-mula balik hospital tu. Makan ni dalam melentang lagi lah. Faham tak ni? Boleh makan duk melentang duk. Rasa macam mana makan sambil tidur? Rasa macam mana? Dia tak sungguh. Tak pernah makan dalam tidur. Dalam melentang tu lah. Orang uzur memang makan dia melentang. Dia makan macam mana dia melentang? Dalam tidur tu. Nasi masuk perut juga tau. Hidup tekok tengah ni je. Kena tolak dengan air. Dia masuk perut juga. Tapi makna makan dah kadang melentang lah. Tapi kemudian tengok, boleh duduk molek dah. Masa makan. Semayang mengiring lagi anak dia buat kayuh dia. Kata tadi bukan makan dalam duduk. Boleh dah pelan-pelan duduk. Terus sekarang boleh duduk ke tak Boleh. Tak boleh semayang mengiring dah, dia boleh duduk. Dah kena wajib semayang duduk. Mengiring tak sah dah sebab dia kuasa duduk. Jadi waktu kan jaga ni pun, dia pakai melentang. Makan main melentang, main mengiring. Main mengiring lah. Walahal masa makan boleh duduk dah. Kena jaga situ. Dia semain duduk. Pergi ke bilik air tu, masa lagi pegang.
Orang pegang ke, dia pegang dinding ke apa ke. Lama-lama nampak, boleh jalan dah bilik air pelan-pelan. Masa semayang tu, nak pergi lagi, nak pergi ke duduk. Tengok aku payah dia macam mana. Kena ajar lah ni. Ni bicara bab rukun ni. Bila bicara bab rukun, bicara bab sah batal semayang ni. Bukan bicara perkara sunat. Ialah kita jaga dah orang uzur ni. Orang uzur ni tak sudah cakap lah. Ilmu dia kadang-kadang tak mari walaupun dia belajar pun. Orang uzur ni kadang-kadang walaupun dia belajar, tapi masih dia uzur, dia tak mari ilmu. Hak marinya nak je ke orang je. Nak je ke orang. Nak marah orang kuat lah. Ilmu tak mari dah. Orang jagalah kena bagi panduan. Bagi panduan. Nampak hari ni sihat. Macam mana berdiri? Boleh. Main berdiri. Satu hari tu nampak, letih semula nampak orang tua ni. Tengok dia, ni tak boleh berdiri ni. Main duduk. Bertambah berat pula dah. Duduk pun nampak nak terbalik dah. Semain mengiring. Orang sakit ni kan, kadang-kadang ada hari dia bertambah elok, hari dia bertambah teruk. Gitulah turun naik kan. Tak pernah jaga orang uzur. Gitulah. Kita jaga mak ayah. Gitulah. Ada hari dia macam bertenaga sedikit. Tidur cukup je, dia nampak macam bertenaga sikit. Malam tak tidur je, pagi esok, mulalah nak merapu, nak mengaruh. Dah pening kepala, sebab tak tidur malam. Bukan hak sakit je pening kepala, hak tu kan cara pening kepala juga, sebab dah tidur malam juga. Jadi sama-sama pening merah mata masing-masing. Hak sakit pun dia cukup tidur, hak tu kan jaga dia cukup tidur. Mana kamu? Jadi, apa dia dah cukup tidur ni? Dia punya lain dah. Pemikiran dia pun lain. Cakap pun jadi lain. Orang sehat pun kalau dia cukup tidur jadi tak comel. Orang uzur dia cukup tidur. Jadi pada ketika cukup tidur, bangun pagi esok, nampak, gagah dia. Tu lah. Jaga orang sakit ni ada turun naik. Maka orang jaga ni kena ada ilmu molek. Kena check, kena sentiasa muzakarah, bincang-bincang. Awak hari ni nak semai subuh rasa macam mana? Kalau paling merah mata macam jing dah tu, pelan-pelan dah tu. Tidur dah cukup. Mata jing merah ke? Tak tahulah. Kita kata je lah. Dah ikut tidur. Hak tu kena jaga tu. Kena jaga sampai ke semayang pun kena jaga. Sebab apa? Rakaat nanti dia mengaruk nanti. Kalau kita tak jaga rakaat. Sebab dia jadi sudah dah tak cukup tidur kan dah ni. Nak sembahyang subuh, dia niat subuh, kita kena jaga. Kalau tidak, tak cukup 2 rakaat serakaat tasyahud akhir dah tak ada kira sebab apa, dia sudah ingatan dia sudah jadi terganggu sebab dia kepala dia pening, tak tidur tak cukup. Mana apa? Sembahyang pun kita kena tengok. Bila dia tidur semula lepas subuh tu, bangun tengah hari, abang nampak beza, sihat, nampak ceria, nak apa? Sebab kepala dah pening dah. Ini semua yang jagalah kena ajar. Orang sakit memang dia, kalau orang sakit ni berilmu, kita cerita lebih mudah. Dia cerita lebih mudah. Kalau dia tahu dah, dia cerita, ya. Kalau dah tahu lagi, kena cerita berulang kali. Tapi nak kenanya, orang jaga tu berilmu. Orang jaga tu kena berilmu. Kena belajar lah. Tu ujian belaka tu ujian. Ujian. Jangan jaga orang uzur ni bukan sebulan 2. Makan tahun. Mati tukang jaga dulu barulah hak dijaga tu mati. Tak ada gitu. Mati tukang jaga, matilah yang dijaga. Dia macam down dah. Hak laki bini kan ni. Hak laki bini lah. Hak jaga tu bertahun-tahun, reboh lah hak jaga mati. Tak ada sakit apa-apa pun. Sakit lah orang tua lah. Mati. Mana apa dah sempat sakit lama, meninggal. Hak terlantar bertahun-tahun ni, meninggal lah juga. Dia kira macam putus asa dah kali. Dah tak ada dah bini dia ke lelaki dia, tak ada dah tukang jaga dia. Bukan, bertahun-tahun ni. Jadi bertahun-tahun ni kita nak bincang hal semayang. Semayang 5 kali sehari. Semayang ni pula 5 kali sehari tak ada lah. Maghrib dia macam mana, isyak dia macam mana. Maghrib dia tu sikit, dia buat sikit.
Jamak takhir. Pada maghrib dibuat sikit. Kau tu kata maghrib hantu ramai kan? Kau kena orang tu kan maghrib balik awal. Susuk dia hantu nanti. Hantu sembunyi. Berapa maghrib hantu ramai. Pada ni. Jadi maghrib dia jadi macam terganggu sedikit. Isyak dia jadi comel. Jamak takhir. Tak ni. Kena ada ilmu lah semua tu. Tapi semayang dia macam mana? Qiyam dia. Berdiri dia macam mana? Berdiri ke? Duduk ke? Mengiring ke, melentang ke, tengok. Itu berkaitan dengan rukun qiyam. Syarat bagi, bicara berkaitan dengan syarat bagi tiap-tiap rukun. Dia tu sebenarnya macam cerita belaka tu. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Ni nak masuk pada sujud sahwi. Sujud sahwi ni sunat. Ada ni? Sujud sahwi ni sunat. Amalan yang sunat, kita belajar akan dia bukan fardu ain. Amalan yang sunat, yang kalau kita tinggalkan, tidak dijanjikan seksa, belajar amalan sunat ni bukan fardu ain. Ada ni? Manakala kita tak reti berkaitan dengan sujud sahwi ni, wajib dia macam mana? Kena niat sujud sahwi, sujud kena 2 kali, sujud kena tamakninah. Tu bicara bab hak kewajipan ketika sujud sahwi yang hukum dia sunat. Sujud sahwi ni hukum dia sunat. Tapi buat benda sunat ni ada kewajipan dia. Jadi kalau kita tak tahu, tak usah buat lah. Tak usah buat lah. Kita nak buat sujud sahwi perkara sunat. Tahu dia pun sunat. Bukan wajib, bukan fardu ain lah. Tapi kalau buat salah, jadi macam mana semayang, boleh bawa batal semayang. Maka kalau nak sujud sahwi fardu ain, kena belajar hukum hakam dia. Kalau kita tak tahu langsung bab hukum hakam sujud sahwi, dan kita tak pernah sujud sahwi, tak berdosa apa-apa pun. Ada ni. Sujud sahwi, salah satu sebabnya hanyalah kerana meninggalkan sunat abad. Tinggal kunut yang tasyawal. Hak tu walaupun kunut tak baca, walaupun tasyawal terlupa, tak sujud sahwi pun semayang tak ada apa. Itu bukan rukun. Ada ni. Rukun tak boleh nak tampung sujud sahwi. Rukun tak boleh nak tampung sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ni status dia sunat je. Jadi kalau kunut sunat abad, kalau tasyawal sunat abad, ditampung dia sujud sahwi yang hukum dia sunat, sepadanglah sama-sama sunat. Hak rukun tak boleh nak tampung sujud sahwi. Jadi walaupun tinggal kunut, tinggal tasyawal, dah kita tak belajar sujud sahwi tu pun tak pernah sujud sahwi, tak ada salah apa, tak ada kata dosa pun. Kita nak sujud sahwi, tak kena buat batas semayang tu. Nak sujud juga wajib fardu ain, kena belajar hukum hakam dia. Bandingan mudah gak membaca Al-Quran. Apa hukum membaca Al-Quran? Sunat. Ada orang membaca Al-Quran wajib, sunat. Tapi jadi macam wajib baca Quran. Belajar fardu ain, sunat bukan wajib. Baca Quran, wajib bukan sunat. Hak tu balik kok orang panggil. Jadi kalau tahu baca Quran sunat, belajar fardu ain tu wajib. Baca Quran rajin, belajar fardu ain tak ampuh. Mana hak wajib, mana sunat tu panggil mabuk orang panggil. Orang panggil mabuk. Semua orang tahu belaka baca Quran sunat, bukan wajib. Maknanya kalau tak baca Quran, tak berdosa. Tapi rugilah Al-Quran selebih berzikir. Dia tak baca Quran dan dia tak pandai Quran, tak ada apa-apa. Melainkan Fatihah je lah. Sebab tu kerana hak semayang. Fatihah kerana semayang. Ada ni. Fatihah kerana semayang. Kita ambil ni semata-mata membaca Al-Quran sunat. Makna kalau orang ni tak pernah membaca Al-Quran,
Maka rugilah dia. Tapi berdosa. Sunat tak pernah buat, berdosa kok mana? Fatihah atau buat semata lain. Dia tahu Fatihah saja. Kuliah tak pandai. Qul huwallah tak pandai. Dia semayang, Fatihah, wakong. Fatihah, wakong. Macam mana? Berdosa tak dia? Tak. Tak berdosa. Ada macam ada radio. Allah, dia tak pandai baca Quran, buta huruf. Berdosa. Berdosa kok mana? Berdosa kok mana? Kalau kata Allah ruginya dia membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Siapa ke tak tahu baca Quran, Allah sayangnya. Betul lah. Rugi sayang tu betul. Berdosa. Berdosa kok mana? Baca Quran apa hukum? Sunat. Dia buta huruf. Dia tak pernah membaca Al-Quran. Mana apa dia tak pernah melakukan perkara sunat baca Quran. Dosa kok mana pula? Ada ni. Mana kalau kata walaupun dia hanya pandai Fatihah saja. Ni. Ini bicara lain lah. Bicara berjemaah. Imam. Faqih dengan qori. Faqih ni orang yang pandai hukum akan pekoh. Qori ni orang pandai Quran. Jumhur ulama afdal jadi imam adalah faqih, bukan qori. Mazhab Hanbali afdal jadi imam orang qori, faqih nombor 2. Mazhab Hanbali. Sebab yang dilantik menjadi imam ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu qori. Pada ni sahabat-sahabat yang menjadi imam qori. Tetapi qori pada masa Nabi adalah orang yang faqih. Ada ni depan situ. Qori pada masa Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu pengganti Nabi sebagai imam. Qori, faqih. Itu nak kitab fiqh Islam adillah tu. Bi khilafil yaum. Besar hari ni qori saja, pekoh tak pandai pun. Qori di kalangan sahabat adalah orang yang faqih. Sebab tu Nabi SAW pendakwah yang nak dihantar kepada satu-satu tempat, Nabi hantar orang yang hafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka lah hafal Quran. Mereka lah yang faqih, yang alim hukum hakam agama. Lepas situ. Sebab tu jumhur, faqih afdal menjadi imam. Sehingga kan dalam kitab fiqh tu menyatakan bahawa dia faqih. Hukum hakam pekoh dia pandai sungguh-sungguh. Yang seorang ni qori. Dia hafal Al-Quran. Bijak Quran. Tapi pekoh dia tak pandai. Afdal lagi hak faqih ni menjadi imam. Walaupun hanya pandai baca Fatihah saja. Daripada orang yang qori. Walaupun hafal satu Al-Quran. Tapi tidak faqih. Faqih dia alim hukum akan pekoh. Tapi Fatihah je pandai baca. Kuliah. Allah pun tak pandai baca. Tak ada gitu. Tapi kalau ada gitu sungguh. Afdal dia di imam lagi daripada orang yang hafal Quran. Kalau tidak faqih. Mana orang faqih ni pandai baca Fatihah saja. Kalau lain tak pandai. Tak ada dosa tu. Tapi rugi. Sekarang dia nak baca Quran. Dia jelas molek tu. Orang yang buta huruf, tak pernah membaca Al-Quran, rugilah dianya. Tapi berdosa, tidak berdosa. Membaca Quran hukumnya sunat. Yang wajibnya, rukun iman, beriman dengan kitab, termasuk beriman dengan Quranul Karim. Itu rukun iman. Nak baca sunat. Belajar Quran bukan fardu ain, fardu kifayah je. Bukan fardu ain sebab baca Quran bukan wajib. Jahil Quran tak berdosa. Dia nak membaca sebab selebih berzikir. Kalau membaca sunat. Kalau baca salah macam mana? Berdosa. Wajib fardu ain belajar hukum hakam Quran bila nak membaca Al-Quran. Sama contoh tadi lah. Sahwi sunat. Tak sujud pun tak apa. Dia nak sujud sahwi. Tapi sujud sahwi ni kalau salah buat, batal semayang. Nak sujud juga wajib fardu ain belajar hukum hakam dia. Gitu bandingnya. Oh kalau gitu biarlah kamu sujud langsung lah. Tak apa, tak ada apa-apa pun. Dan memang ada orang di semai tak pernah sujud sahwi. Dia tak pernah sujud sahwi.
Sebab apa? Dia tak pandai. Tak pandai wujud sahwi. Tak ada dosa apa-apa. Sebab bukan wajib wujud sahwi. Tinggal kunung, dah wujud sahwi. Tinggal tasyawar, dah wujud sahwi. Tak ada dosa apa-apa pun. Sebab tak sujud. Tak pandai. Jangan sujud lah. Tak pandai. Tapi rugilah. Nak sujud, wajib fardu kena belajar hukum hakam dia. Budak pandai macam Quran tak adalah. Membaca Quran sebebas zikir. Tak pandai rugi sangat lah. Nak baca wajib fardu ain kena belajar molek. Nak baca Yasin ke, nak baca Mulk ke, tak boleh baca turuk gitu. Dia kena belajar dengan guru. Biarlah tak belajar satu Al-Quran pun. Cari guru, perbetulkan bacaan Fatihah, perbetulkan juz amma yang kita bawa dalam semayang tu lah. Bukan juz amma semua. Perbetulkan wadduha, watting, alha. Betul tu tak apa dah. Kuliah, kul huwallah. Betul molek. Kita nak baca Yasin. Perbetulkan Yasin. Kita nak baca Kahfi malam Jumaat. Perbetulkan surah Kahfi. Tak payah kata satu Quran. Kalau kita orang yang jenis malah. Kita nak baca Mulk. Orang baca Mulk sekarang ni. Kita percaya guru. Kita baca depan guru kita betul-betul. Biar dia kata, okey. Awak baca Mulk ni, alhamdulillah comel dah. Baru kita boleh beramal. Sebab kita ada guru yang mengesahkan bacaan kita. Guru tu akan jadi saksi pada hari akhirat. Macam ni. Guru tak akan jadi saksi pada hari akhirat. Ni baca salah sebab guru. Baca sendiri. Orang tu panggil apa tu? Cari dosa free. Cari dosa free. Orang baca Mulk, nak baca Mulk. Orang tu pandai. Mu tak pandai. Cari dosa free orang panggil. Lepas tu macam mana orang baca Mulk belaka tu? Kamu tak pandai, kamu tahlil. Kamu berselawat. Kamu bertasbih. Orang baca Quran takkan saya duduk situ bertahlil. Duduk belah tiang. Jauh-jauh sikit. Dia dekat sangat. Sekabuk dia orang. Orang baca Mulk, dia duduk tahlil. Duduk tepi-tepi tiang. Balik apa-apa. Orang duduk aktif dalam masjid lagi. Orang duduk tutup api lagi. Orang balik belakang. Baru kita balik. Orang baca Mulk, kita tahlil. Kita baca kuliah. Kita baca kul wallah. Jangan turut orang. Baca salah, dosa free. Sekarang ada orang. Tak apalah, tak pandai apa. Teruk-teruk orang. Teruk-teruk orang. Tiba Quran ni, kalam Allah ni. Rendahnya pandangan mereka ke Quran. Ada ni. Itu tak boleh gitu. Saya tak pandai ni. Boleh tak saya turuk? Awak tak pandai, awak cari guru. Tak apalah. Awak cari guru, nak betul surah Mulk je. Cari guru betul-betul. Ambil Mulk, baca depan dia betul-betul. Baca depan guru betul-betul. Mulk saja. Fatihah tu tetap ada Fatihah tu. Mulk saja ni. Tapi biasa tu guru ni, kalau kita nak baca Quran mana-mana pun, dia suruh kita baca Fatihah. Nyakit lalu. Kita nak baca surah Mulk, dia suruh baca Fatihah. Baca Fatihah. Pegang di Fatihah, tak ada Mulk-Mulk ni. Kita mahu nak betul surah Mulk. Memang Quran mana-mana pun. Kalau kita nak betul surah apa pun tak ada. Dia suruh baca Fatihah dulu. Mereka baca Fatihah dulu kok. Penyakit lah kitanya. Tak ada Mulk dah jadinya. Fatihah lah pulaknya berminggu-minggu. Pun tak ada dah Mulk. Tak Mulk macam mana Fatihah pun tak betul. Dia guru Quran gitu belaka. Quran pun Fatihah nombor 1. Hak belajar Quran tu guru Quran dah kapung. Dah baca Fatihah juga dulu. Baca tu hak benda. Dah sekarang ni hak ni guru hak level tinggi lah. Anak murid ni tu wujud kapung ni. Bukan barang-barang dah. Baca depan dia, dah Fatihah juga baca dulu. Walau dia tak peduli pun. Hak anak murid dia baca main sangat dah. Dah. Fatihah dulu. Jadi wajib gitu dah. Dah lah dia suruh anak murid dia baca Fatihah dulu. Tapi tak pati dengar pun baca main loteng dah. Kenapa baca juga? Dah. Di undang-undang ni gitu dah. Undang-undang ni gitu. Maknanya Fatihah comel macam mana pun nak baca Quran pun tak ada dia betul dah, dia baca comel sangat dah. Fatihah tetap wajib. Wajib. Mana macam gitulah. Nak baca Quran cari tok guru. Jangan baca sendiri. Sebab tidak berdosa free orang panggil. Tak pandai baca kuliah, baca kul wallah. Kuliah 1/4 Al-Quran. Kul wallah 1/3 Al-Quran. Jadi sahwi ni atas 5 sebab. Pertama 5 sebab.
Sebab meninggalkan akan salah satu daripada segala sunat abad yang 8. Meninggal ni dengan sengaja atau dengan lupa. Lupa mana sabarlah. Sahwung tu lupa. Sujud sahwi sujud kerana lupa. Sengaja pun. Sengaja malah baca kunung, sunat sujud sahwi. Sengaja tadi tu, sunat sujud sahwi. Ni tengok ni. Dengan sengaja atau dengan lupa. Tapi nama apa sujud? Sujud sahwi. Apa makna sahwun? Lupa. Sengaja. Kenapa sujud sahwi juga? Sujud kerana lupa. Sujud sahwi, sujud kerana lupa. Lupa pada ghalib. Pada kebiasaannya terlupa membaca kunut. Kebiasaannya terlupa membaca tasyahud awal. Hak tu kebiasaan. Nama sujud sahwi, sujud lupa. Tetapi kalau tinggal sunat abad dengan sengaja sekalipun, tetap sunat sujud sahwi. Bukan dengan sengajalah, lagilah penting sujud sahwi. Faham tak? Dengan lupa tak ada salah. Lupa mana ada salah? Tinggal kunut dengan lupa. Ada salah tak? Tak ada salah. Tapi kudung walaupun tak salah, sujud sahwi. Kalau lupa yang tak salah, sunat sujud sahwi. Kalau sengaja, lagi uduh, lagilah sujud sahwi. Maksud dia gitulah. Terlupa pun sunat sujud sahwi dah. Walaupun tak ada salah sebab terlupa. Kalau sengaja, lagilah. Nak pandangan ni. Satu pandangan pula, kalau sengaja tak nak sujud sahwi. Apa? Dah sengaja kamu tinggal? Nebeng. Sengaja tinggal sujud sahwi pula. Nebeng ke dah? Oh, gata dia ni ngada. Ngada lah. Oh, ngada. Dah tadi kunuk. Kamu terlupa. Sengaja tinggal. Lepas tu sujud sahwi pula. Ngada mong. Tinggal lagi lah. Itu satu pandangan. Kalau sengaja, tak sunat sujud sahwi. Satu pandangan, terlupa pun nak sujud sahwi. Kalau sengaja, lagi nak sujud sahwi. Udah sangat mu tu tinggal kunuk dengan sengaja. Pula. Boleh belakang dah. Ada. Satu pandangan pula, dah sengaja. Sengaja tinggal kunuk. Lepas tu, sujud sahwi. Main apa gitu? Mengada, nebeng orang dia. Mengada dia ni. Tinggal molek-molek nak sujud sahwi pula. Baru sujud sahwi sebab kudung. Dah kudung kenapa? Kerana sengaja tinggal kunung. Lepas tu, kudung-kudung gila mengeleng buat kudung. Ada. Sujud sahwi ada sujud sahwi. Itu satu pandangan. Kita ada ni dengan sengaja atau dengan lupa. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 21, baris bawah sekali. 21 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ia Tuhan Jalla zikru telah perintahkan kepada aku di sini orang yang timbul keinsafan, supaya aku melazimi beramal dengan hukum-hukum syarak. Ini undang-undang syarak. Jadi yang pertamanya selepas keinsafan, kena ingat kembali kepada Rasul yang bawa agama kepada kita. Kembali kepada Rasul. Nak kembali kepada Rasul ni, kalau zaman Nabi SAW, mereka hidup dengan Nabi. Mengucap dua kalimah syahadah bersama dengan Nabi lah. Nabi ajar apa-apa pun. Sebab bila nak kembali pada agama yang sebenar, nak masuk Islam,
mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi SAW, kemudian ikut Nabi lah. Apa yang Nabi suruh. Itu mereka yang hidup semasa dengan Nabi SAW. Kita ni, mari keinsafan. Kita nak kembali pada agama. Agama ni agama wahyu, bukan agama akal. Bukan agama akal Nabi SAW sendiri pun bukan. Agama wahyu daripada Allah. Bukan kalau ada satu-satu perkara berlaku, tetapi wahyu tidak diturunkan, Nabi berdiam diri sahaja. Sebab Nabi ni Rasul. Nabi adalah Rasul. Nabi bukan Tuhan. Agama bukan agama Nabi. Agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sebut kata agama Nabi, tak ada salah. Tapi majaz salah dipanggil, bukan hakiki. Hukum Nabi. Hukum Allah bukan hukum Nabi. Nabi Rasul. Rasul utusan. Bukan tuan. Tapi kita kata hukum Nabi tak salah. Agama Nabi tak salah. Syariat Nabi tak salah. Syariat Allah Ta'ala hak hakiki dia. Syariat Nabi macam undang-undang hak Nabi. Tak. Nabi Rasul. Utusan. Faham tak ni? Tadilah kalau kata satu perkara yang berlaku, tapi wahyu tidak diturunkan, Nabi berdiam diri. Pada ni. Jadi bila kita nak agama ni agama wahyu, kita nak beramal kena kembali kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Ada ni. Ni agama. Bukan nak pakai akal sidak. Jadi agama yang diwahyukan oleh Allah pada Rasul terkandung dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama muktabar, warasatul anbiya, pewaris-pewaris Rasul. Itu nak beri pada agama. Kembali pada ilmu. Memang tak makul dipanggil, tak logik. Tak menasabah. Orang cerdik pandai ilmu dunia, belajar belah-belah tahun ilmu dunia yang sementara, yang kemudian pencen ditinggalkan, dibuang segala-galanya. Kemudian nak kembali pada agama, belajar ilmu dunia yang sudah dibuang tu belah-belah tahun, nak kembali pada agama, tambah belajar. Apa tak makul ni, tak logik ni, macam tak siuman. Macam tak siuman. Nak kembali pada agama, nak duduk masjid, belajar tauhid, tambah payah. Belajar fiqh, tambah payah. Belajar mutasawuf, kata ke dia pula riak wujud takabur. Tasawuf mana kata ke dia? Orang mengajar, riak wujud takabur. Riak wujud takabur, tengok ke muka dia. Dia duduk depan, duduk jauh. Duduk depan. Riak wujud takabur, tukang mengajar pula tak pandai. Riak wujud takabur, tengok kitab, jangan tengok muka orang. Tengok muka orang, dia kata tengok muka dia, kata ke dia. Wa ilaha illallah. Duduk je jauh. Marah pula orang mengajar tasawuf. Ni tak siomang kau panggil. Dia sudah rosak. Dia nak merosak kali jemaah pula dengan kejahilan dia. Ni banyak banyak pelesik-pelesik Anda kata pelesik hatu raya di masjid gini Pelesik hatu raya di masjid. Orang jahil. Tapi ilmu dunia memang bijak pandai. Mana yang kamu ilmu dunia kamu bijak pandai, belajar sampai ke tinggi-tingginya, kamu nak kembali pada akhirat, kembali pada ilmu agama, tambah belajar. Kembali pada amal agama, tambah belajar ilmu agama. Kono kau nak balik pada amal agama. Tu panggil apa tu? Orang yang tak siuman orang panggil. Tak siuman, tak logik langsung. Orang cerdik pandai. Orang cerdik pandai ni kalau belajar, mudah jadi kalau belajarnya. Tapi dia tambah belajar. Setakat nak memperbetulkan bacaan Fatihah pun, dia tambah. Ada, dia tambah. Dah, a'udzu, tunggu pegang dah ke dia. Naik kawan tu. Ada. Awal-awal dia pegang dah. A'udzu dia pegang dah. Kau orang ni. Ya kamu tu apa pegang awal? Gerang, gong sangat dia kata. Janganlah gitu kata, biar dia berjalan tu sikit, dia pegang dah awal-awal. Tambah daripada tu. Tambah baca Fatihah.
Tak betul Fatihah. Jadi cakap besar. Ni mai jumpa dengan Tok Imam nak betul Fatihah. Tok Imam pun ambil peluang lalu lah. Dega. Awal-awal dia pegang, dia kejong kau kata. Awal-awal dia kejong tau. Dega kata gitu. Biar kata padam muka dia. Gong sangat. Fatihah pun tak betul. Tapi nak atur kita. Dia banyak nak atur Tok Imam. Nak ajar ke Tok Imam. Nak atur Tok Imam kerana dia tu jahil. Mari Tok Imam nak betul Fatihah. Peluang aku. Dega tak sarang Tok Imam. Tak ambuh kau tu. Betul tau. Ini orang jahil. Memang tak logik lah. Tak siur malasung orang panggil. Nak daripada agama, kembali pada ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dimulai dengan ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Itu yang pertama. Barulah pergi kepada dan ia Tuhanku telah perintahkan kepada aku supaya aku melazimi beramal dengan hukum-hukum syarak, yakni undang-undang syarak. Hukum syarak ni mana? Fiqh, tasawuf, tu hukum syarak. Kena beramal hak zahir dan hak batin. Hak mula-mulanya Rasul khabarkan, ceritakan bagi aku ni Tuhan yang maha kuasa, yang mengetahui, yang dicerita bab ketuhanan. Kemudian Allah Tuhan perintah pada aku ni supaya melazimi beramal. Nak beramal zahir batin, balik kepada ilmu fiqh dan tasawuf. Ini susunan kitab Minhajul Abidin. Yang terdahulunya Allah janji balasan baik kepada mereka yang beriman dan beramal soleh dengan beri pahala dan memasukkan ke dalam syurga, dan dijanjikan balasan jahat pada mereka yang kufur dan derhaka kepadanya dengan azab dalam api neraka. Orang yang beriman dan beramal soleh Allah janjikan dengan pahala dan syurga. Orang yang kufur dan maksiat dijanjikan dengan balasan jahat, dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mustahil memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tidak akan memungkiri janji. Allah Taala janji orang beriman soleh pahala syurga. Allah tidak akan memungkiri janji. Faham tak ni? Macam mana dengan janji jahat, janji buruk? Macam mana janji jahat, janji buruk? Faham tak ni? Janji hak jahat. Kalau Allah mungkiri macam mana? Contoh ginilah. Kita contoh. Kita berjanji. Kalau dapat bergiam-bergiam, akan beli basikal. Contoh. Wajib tunaikan janji. Jangan bohong macam tu. Siapa masa dapat, mana ayah? Janji basikal. Ayah nawak kemung je. Malas sangat pun. Ayah bohong kemung, janji basikal. Berdosa gitu. Pok apa gitu? Dah anak malas, tak janji basikal, tak sungguh. Janji basikal baru sungguh. Lepas tu siapa masa? Tak ada basikal. Ayah nawak kemung je. Kan ni awak je. Anak dendang tau. Berperut lah. Menawak kat aku. Nanti lagi. Dah. Dah. Janji wajib ditunaikan. Jangan janji benda yang kita tak mampu. Jangan. Dia janji benda tak mampu, dia senyap. Ada je. Dosa. Memukiri janji itu haram, dosa besar. Ingat baik. Bukan dosa kecil. Memukiri janji haram, dosa besar. Kita nak berjanji pada anak kita benda yang kita mampu buat. Jangan bohong pada anak kita. Itu janji balasan baik. Wajib tunaikan. Kalau bergiam, kamu akan di rotang. Janji jahat tu. Janji buruk. Bergiam. Kamu akan kena rotang. Tiba-tiba dia buat sungguh benda hak tadi. Ayah buat senyap aja. Tak rotang-rotang pun. Apa nak kamu? Mungkin janji juga tu. Janji nak rotang. Lepas tu tak rotang. Anak pun, ayah kata nak rotang. Apa tak rotang lagi? Rotang. Janji nak rotang.
Kotang. Dan kalau mungkin janji buruk, tak apa tu. Itu lebih baik. Pada ni. Allah janji nak azab orang yang derhaka. Allah ampuni tu azab. Itu lagi baik. Tapi orang yang kufur kepada Allah, janjiannya neraka, itu mustahil sama sekali. Allah tidak mungkiri. Bila orang kafir, mati kafir, wajib neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tapi dosa dia banyak mana sekalipun, harus Allah tidak azabkan, sebaliknya Allah ampuni sepenuhnya. Kafir tak? Kafir je. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali akan mengampuni dosa mereka yang menyekutukan akan Allah. Tidak akan dia ampuni. Itu wajib neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi janji yang Allah nak diazab kepada mereka yang melakukan perkara maksiat. Allah, atas kehendak Allah. Allah nak tunaikan janji dengan diazabkan, ataupun Allah nak ampuni, harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara maksiat. Adapun janji baik, pahala dan syurga, mustahil sama sekali Allah Ta'ala memungkiri janji. Jadi hak perkara jahat, kalau kufur, wajib neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkara maksiat, mati dalam iman, harus Allah azabkan dan harus Allah mengampuni. Ada ni. Itu hak janjian yang buruk. Ini kita bicara hak tilik kepada janjian Quran dan hadis. Ini benda yang mengelirukan lah. Kita orang awam ni kadang-kadang kita tak pernah faham juga satu-satu perkara tu. Tapi saya contoh mudah dahulu. Berkaitan dengan qiyamah. Qiyamah Al-Quran dan hadis itu jelas. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha tu jelas. Kiamat tu jelas. Quran hadis sebut. Ada ni. Kita balik kepada hukum asal. Jangan tilik pada Quran dan hadis dahulu. Balik hukum asal. Dunia, langit bumi milik Allah. Allah qiyamahkan, Allah hancurkan. Akal boleh terima ke tak? Boleh terima. Barang milik Allah. Sebaliknya kalau Allah kekalkan, Allah tidak hancurkan, akal boleh terima. Sebab barang milik Allah, Allah Maha Kuasa. Ini kiasah, tadi Quran hadis, itu lapis yang kedua. Kita asal dahulu. Allah Maha Kuasa kan? Langit bumi milik Allah. Allah nak hancurkan. Allah Maha Kuasa, barang milik dia. Allah nak kekalkan. Allah Maha Kuasa, barang milik dia. Harus pada akal. Akal je ni. Barulah. Quran kata macam mana, hadis kata macam mana. Kita nak setangga lagi. Tilik pada Quran hadis, wajib akal aridi berlakunya qiyamah. Wajib berlaku. Tilik pada ayat Quran. Tilik pada hadis Nabi. Asal tu Maha Kuasa belaka. Di dua peringkat. Cuma kadang-kadang kita ni tak berapa nak boleh bezakan. Sebab dalam perkara ni, dalam kitab Al-Misbahul Munir mengatakan bahawa terkadang dalam perkara ni jahil mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Jahil perkara ni di kalangan mereka yang tidak disangka jahil. Siapa yang tidak disangka jahil? Ustaz lah. Kalau kita orang awam, bukan jahil tu tak disangka-sangka. Tahu tu tak sangka. Mu tahu? Kamu tak tahu. Kalau kita orang awam ni kan, tidak disangka-sangka tahu. Kena-kena dia tahu. Kalau tidak, orang tidak disangka-sangka jahil, orang ustaz lah. Mana? Jahil juga ustaz ni. Ada ni. Ada perkara saya sebut tadi tu. Sebab tak boleh nak beza antara hak asal dengan hak aridi. Tilik Quran hadis, itu cerita lain pula. Sama dengan bicara
orang beriman dan amal soleh. Ini orang masuk dalam FB belaka ni mengelirukan. Dia kata Asy'ariyah, Asy'ariyah Maturidiyah lah sekarang ni. Ahlussunnah Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Asy'ariyah ni orang yang beriman amal soleh harus Allah masukkan ke neraka. Orang yang kafir maksiat harus Allah masukkan ke syurga. Dia tak faham situ. Hak tu semata-mata tilik kepada pemilikan Allah dan kekuasaan Allah. Kalau tilik pada Quran hadis, janji ni janji syurga, pahala syurga ni janji, Allah mustahil mungkiri janji, tilik situ wajiblah Allah menyempurnakan janji. Ni tilik pada asal. Sekarang orang beriman bukan qada-qada. Orang yang beramal soleh bukan qada-qada. Qada-qada milik Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Allah nak buat mana? Syurga neraka. Apa masalahnya? Dah dia beriman, hak Tuhan beriman tu, bukan hak dia. Dia beramal soleh, hak Tuhan dia beramal soleh, bukan hak dia. Masa dia hari akhir, Allah nak letak mana? Letak syurga ke, letak neraka ke, letak atas tiang sirat ke? Hak Allah Ta'ala belaka. Pelik apa ya? Allah kekalkan dia di padang mahsyar ke? Hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala maha kuasa kan? Pelik apanya? Tu orang kafir tu, orang buat maksiat tak Allah bersyurga, kafir dia pun qada-qada. Maksiat dia pun qada-qada. Kalau Allah bersyurga pelik apa? Tu semata-mata kekuasaan dan pemilikan Allah. Faham tak ni? Barulah balik kepada janjian Quran kata macam mana. Tu lapis yang kedua. Hak kata harus ni hukum asal je. Padahal kita tak faham mana hak ni. Kita akan fokus kepada Quran, janji. Beriman soleh, syurga. Kita sebut janji Quran je. Tapi kalau tilik pada kekuasaan Allah Ta'ala, tak pandang lagi pada Al-Quran janji ni, hak dia belaka. Beriman, beramal soleh, qada-qada. Kufur, maksiat, qada-qada. Syurga milik Allah. Neraka milik Allah. Allah nak letak mana, hak dia belaka. Pada ni. Barulah. Pergi pada Quran kata macam mana. Hak Quran kata itulah hak qada azali. Macam tadi. Quran kata kiamat akan berlaku. Maka qada azali menentukan kiamat akan berlaku. Kita tahu mana qada azali ghaib. Hanya Allah yang mengetahui. Quran kata. Quran tu kalam Allah. Bila Quran kata kiamat akan berlaku, mana Allah telah menentukan pada azal. Kiamat akan berlaku. Kita boleh kata itu qada Allah. Ada ni. Bila Allah Quran kata beriman beramal soleh syurga, itulah qada azali. Agar beriman soleh Allah akan letak syurga. Quran kata orang kafir, orang maksiat Allah letak neraka, itulah qada azali. Gitu je lah. Tapi kalau tak pandang pada Al-Quran kata, tak pandang pada qada azali, baik jahat hak Tuhan belaka. Syurga neraka, hak Tuhan. Allah nak buh mana orang beramal soleh? Syurga ke? Neraka ke? Barang milik dia. Allah nak buh mana orang kafir, orang maksiat ni? Syurga ke? Neraka ke? Barang milik dia. Nak letak syurga, barang milik Allah, harus. Nak letak neraka, barang milik Allah, harus. Ini kira hukum asal semata-mata. Dia panggil hukum akal zati, dia panggil. Jadi kita ni tak apa, tak pandang mana pun. Cuma ditimbul dalam FB. Jadi mengelirukan. Asy'ariyah ni berpegang, beriman soleh pun harus Allah buh neraka. Itu ke hukum asal. Dah Quran kata macam mana? Baru tilik pada janjian Al-Quran. Janjian Al-Qurannya beriman soleh syurga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Ada ni. Dia ada dua lapis tu. Dua peringkat tu. Dia fikir kau akal kita kan. Beriman, beramal soleh, qada-qada. Kufur, maksiat, qada-qada. Syurga, barang milik Allah. Neraka, barang milik Allah. Allah nak letak mana, golongan mana ke syurga. Allah letak golongan mana ke neraka. Hak dia. Hak nak dia letak mana pun. Itu hak asal, hak mula-mula. Dah Quran, tu nombor dua. Itu lapis yang kedua. Quran beritahu macam mana? Quran beritahu itulah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai janjian. Orang beriman soleh,
wajib syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang mati kafir wajib neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang mati dalam iman tapi dosa banyak, harus bagi Allah menyeksa sebagaimana janji, harus bagi Allah mengampuni. Sebab apa Quran sebut wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dengan mengampuni oleh Allah dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendak. Bunuh 100 orang pun Allah kena mengampuni, Allah ampuni, syurga dianya. Pelacur sekalipun Allah kena mengampuni, Allah mengampuni, syurga dianya. Bayangkan bunuh 100 orang. Kau nak kamu? Rekod dunia lah bunuh 100 orang. Kau kata pembunuh bersiri. Faham tak pembunuh bersiri? Malaysia tak pernah ada tak pembunuh bersiri tak? Orang putih ada pembunuh bersiri. Dah 100 orang bunuh Allah ampuni, syurga. Tapi kalau kafir, wajib neraka Allah Subhanahu wa taala. Mustahil sama sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu terlintas dalam hatinya bahawasanya Allah Ta'ala perintah supaya mensyukuri nikmatnya, maka ia tentu faham bahawa ini adalah perkara yang mumkinun, kerana tidak ada kemustahilan bagi yang demikian itu. Allah perintah bersyukur, itu benda yang kita boleh lakukan, bukan benda yang di luar keupayaan kita. Allah perintah mensyukur, Allah perintah mensyukuri. Tak boleh buat ni mensyukuri ni. Ada benda boleh buat. Allah perintah mensyukuri. Nak syukur nikmat Allah ni perkara yang tak boleh buat ke? Perkara yang memang boleh buat. Sebab itulah diwajibkan pada syarat mensyukuri, kerana perkara tu perkara yang boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Bafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.